Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya berbagi info dan kisah menarik. Pertama sekali saya nak minta maaf dengan korang sebab video yang saya upload hari tu ada sedikit masalah teknikal. Jadi kalau korang perasan tak ada pengenalan dekat situ. Tak ada dah bersama AA berbagi info dan kisah menarik tu, tak ada. Yang lucunya, kiranya dah ramai masa tu yang dah view video tu tau. Saya tak tahu lah korang ni tak perasan ataupun korang perasan tapi korang tak komen dan bagi tahu saya. Lala sekali adik saya yang tengok. Lepas tu dia tanya, ni kenapa kau cerita separuh je ke? Lepas tu saya cakap, taklah, daripada awal lagi aku cerita. Sebab sebenarnya sebelum tu saya dah tanya dia pendapat dia. Macam mana aku punya video ni macam panjang sangat ni, 20 minit kan macam tu kan. Lepas tu dia cakap, tak payahlah panjang-panjang sangat nanti orang tengok. Kejam. Sebenarnya saya fikir nak buat part 1, part 2 macam tu. Tapi kalau saya sendiri pun saya tak suka sebenarnya nak tengok part 1, part 2 macam ni. Kalau nak dengar cerita apa-apa tu macam nak dengar daripada A sampai Z terus macam tu kan. So saya fikir korang pun macam tu jugalah. Dan saya pun post lah satu video. Tapi last sekali separuh juga, tak ada pengenalan. Tapi tak apalah sebab tak jejaskan jalan ceritanya pun. Mesej dekat situ sampai juga kan. So untuk video kali ni saya akan kongsikan dengan korang satu kisah yang sangat menarik. Dan kali ini adalah kisah lokal, iaitu kisah di Malaysia lah. Dan kisah ni adalah kisah Mona Fendi. Mesti korang cakap, menarik apanya kisah ni? Kan kisah lama. Dah ramai dah YouTuber yang buat. Sabar dulu. Dalam video ni saya tak akan ceritakan tentang kronologi kejadian tau. Tapi saya nak kongsikan dengan korang tentang satu pendedahan yang dibuat oleh bekas ketua pengarah penjara dan juga seorang pegawai penjara. Yang mana diorang ni adalah orang yang berjumpa secara langsung dan berbual dengan Mona dan juga Fendi dalam penjara tu. Walaupun kes jenayah ni dah 23 tahun yang lepas berlaku, tapi kes ni tetap lagi hangat sampai sekarang ni. Kalau orang sebut je Mona Fendi, mesti semua kenal dengan senyuman yang manis dia tu. Tapi ramai juga yang takut dengan senyuman tu sebenarnya. Nama sebenar Mona ni adalah Maznah binti Ismail tau. Tapi dia lebih dikenali sebagai Mona Fendi. Dan Fendi ni sebenarnya adalah suami dia masa tu. Nama penuh dia adalah Muhammad Afandi Abdul Rahman. Dan diorang ni ada seorang pembantu namanya Juraimi Hussein. Dan tiga-tiga orang ni lah yang dah disabitkan bersalah sebab membunuh Datuk Muhammad Mazlan, iaitu Adun Batu Talam dekat Pahang. Di mana mangsa ni telah dipotong 18 bahagian sebelum ditanam di dalam sebuah lubang yang sedalam 1.8 meter di salah sebuah bilik dekat rumah tu. Tak cukup dengan tu, bahagian atas lubang tu disiminkan supaya tak ada jejak lah. Jadi masyarakat masa tu percaya sangat yang Mona Fendi ni ada ilmu hitam yang sangat hebat. Kecuali saya lah, sebab saya masa tu baru je 5 tahun. Masa tu ada kat tadika lagi. Katanya Mona Fendi ni walaupun dia dah masuk lokap masa tu, tapi dengan ilmu yang dia ada ni, dia boleh keluar suka hati je daripada lokap tu. Lepas tu pergi lepak dekat coket. Katanya masa tu ada orang yang ternampak dia lepak-lepak dekat coket. Jadi ketua penjara masa tu, iaitu Datuk Omar Muhammad ni, dia ambil peluang untuk jumpa dengan Fendi tadi secara berdepan. Dan tanya secara langsung lah. Tanya secara langsung kesahihan. Sama ada betul ke Fendi ni keluar macam gitu je daripada penjara. Sebab masa tu dah kecoh lah soal Mona dengan Fendi ni boleh keluar penjara suka hati je. Dan masa tu jadi soalan yang sangat besar lah. Dan semua orang tanya, betul ke macam tu. Jadi Datuk Omar tadi cakap, bila dia balik kampung, bila dia pergi mana-mana je, ramai orang yang tanya dia, betul ke Mona Fendi tu boleh keluar penjara macam itu je? Dan ada juga yang tanya, betul ke Mona Fendi ni keluar pergi minum tertarik, lepas tu menari dekat luar penjara? Jadi sebab Datuk Omar ni adalah pengarah penjara masa tu, jadi ramailah yang desak dia ni untuk cari kebenarannya. Dan katanya kalau betul lah benda ni jadi, memang memalukan penjara Pudu lah. Jadi tak mungkin Datuk Omar duduk diam je, tak ada buat apa-apa. Katanya dia mesti buat sesuatu untuk menyelesaikan masalah ni. Dan rakyat Malaysia masa tu sebenarnya demand untuk tahu perkara yang sebenar. Sebab masa tu ramai juga lah yang takut. Dan diorang cakap kalau pasangan ni betul boleh keluar masuk penjara macam tu je, so diorang macam kena berhati-hati lah kan. Sampaikan banyak kabar-kabar angin yang tak jelas pun tersebar. Jadi sebab banyak sangat kabar-kabar angin tadi, Datuk Omar ni pun buat pertemuan secara bersemuka dengan Afandi masa tu. Jadi Fendi di masa tu dia senang menjalani hukuman penjara di penjara Pudu tu. Dan senanglah Datuk Omar ni nak berjumpa dengan dia. Sebenarnya masa tu juga ada tersebar kabar angin yang mengatakan Fendi ni dia ada kuasa yang luar biasa. Dan dia boleh buka kunci sel tu menggunakan tangan kosong. Bukan lapisan sel yang dia duduk tu je, tapi beberapa lagi lapisan sel yang ada dekat penjara Pudu tu. Tapi dia boleh buka semua tu dengan tangan kosong. Punyalah hebat kabar angin tu.
Jadi masa tu bukan orang awam je yang percaya. Ada juga pegawai-pegawai penjara yang terpengaruh dengan cerita-cerita tu semua. Dan masa tu Datuk Omar ni mengarahkan timbalan dia dan juga beberapa pegawai kanan penjara yang lain untuk bawa Fendi ni datang jumpa dia dalam satu buah bilik. Jadi Datuk Omar ni plan lah, dia nak buktikan yang betul ke Fendi ni ada kuasa luar biasa ataupun black magic ataupun ilmu hitam yang dikatakan oleh masyarakat masa tu lah. Jadi bila Fendi masuk dalam bilik tu tadi dan Datuk Omar ni cakap macam ni, boleh buka gari pada tangan dia? Lepas tu pegawai tadi tak percayalah. Betul ke? Betul ke ni tuan? Dan Datuk Omar cakap, betul-betul. Boleh buka. Tak apa. Macam gitu. Dan dia juga minta pengawal pengiring dan juga orang lain semua yang ada kat situ untuk tunggu kat luar bilik tu tau. Masa tu dia nak bercakap dengan Effendi berdua je. Tapi pengawal pengiring yang ada dekat situ tu terkejut dan juga risaulah. Yelah, takutlah apa-apa akan jadi kan. Walaupun Fendi ni memang dah ada dalam penjara, dah ditangkap, tapi bila dah berdua dalam bilik tu, macam-macam boleh jadi. Tambahlah pula dia tu adalah banduan kes bunuh. Jadi situasi tu memang membimbangkan pegawai-pegawai yang lain. Bila sekali semua pegawai tu ikut jugalah arahan dia. Tapi masa pegawai-pegawai tu semua tunggu dekat luar tu, katanya kelakar lah lagak-lagak dia orang tu. Kejap intai, tengok apa jadi kan. Dan lepas tu Datuk Omar ni minta Fendi tadi duduk dekat kursi. Lepas tu dia tanya lah Fendi ni, Fendi dah minum? Dan Fendi tu cakap, sudah tuan. Tapi Datuk Omar ni pelawa juga, kita minumlah sikit. Fendi pula jawab, okey tuan. Dan dari situlah Datuk Omar ni minta Fendi tadi untuk bercerita dekat dia. Macam mana Fendi ni boleh buka beberapa lapisan pintu dengan tangan kosong. Macam yang tengah heboh masa tu. Jadi Datuk Omar ni tanya, awak ceritalah sikit macam mana awak boleh buka gari dan juga buka kunci sel penjara tu. Betul ke awak boleh buka? Lepas tu Fendi jawab apa tau? Tak adalah tuan, memang saya boleh buka pintu sel, tapi pintu sel yang belum dikunci. Jadi saya buka macam biasa je lah. Jadi Datuk Omar ni tak puas hati, 2 kali dia tanyakan benda yang sama tau. Dan Fendi tadi jawab benda yang sama juga. Jadi khabar angin yang mengatakan dia boleh keluar masuk penjara tu palsu lah. Ataupun mungkin orang yang tengok tu adalah dia tengok pelanduk 2 serupa. So dia orang tengok sekali imbas, macam mana Fendi tadi? Macam gitulah kot. Tapi bila dia dah balik, dia cerita kat A pula cerita kat B pula kat C, sampailah Z. Lepas Z, ZA, ZB, ZC. Macam gitu. Okey, ini pendapat saya lah kan. Mungkin pegawai penjara tu lupa untuk kunci sel Fendi tadi. Yelah, masa tu kan kabar angin yang mengatakan Mona dan juga Fendi ni adalah bomoh terkenal. Mungkin dia orang pun gugup, dia orang pun rasa takut sekali. Lepas tu cuai dalam melakukan kerja dia orang. Itu mungkin. Tapi kita tahu kan apa sebenarnya yang jadi. Wallahualam. Dan mungkin juga korang ada pandangan korang sendiri. Jadi silalah berdiskusi di ruang komen di bawah. Okey, sekarang saya akan cerita kisah Maznah Ismail pula, ataupun kita lebih kenal dengan Mona Fendi. Jadi Mona Fendi ni dia popular pada tahun 1993 lagi, sampailah dia kena hukum gantung pada tahun 2001. Dan sebenarnya sampai sekarang masih lagi popular. Jadi ada pendedahan yang dibuat oleh seorang pegawai penjara yang ditugaskan untuk menjaga dan memantau Mona Fendi ni tau. Jadi pegawai penjara ni namanya adalah Sarjan Azizah. Agak lain sikit pendedahan yang dibuat ni sebab pendedahan yang dibuat ni adalah sisi baik yang ada pada Mona Fendi tu tau. Sekali lagi saya pernah cakap dengan korang, sejahat-jahat manusia ni akan ada juga sisi baik dia tau. Jadi ceritanya macam ni, korang dah ada popcorn ke tu? Cerita ni tak apa, boleh sediakan popcorn. Jadi masa Mona Fendi ni dimasukkan ke penjara Kajang tu, Sarjan ni cuti masa tu tau. Tapi dia dah tahu dah yang Mona Fendi ni akan masuk dalam penjara yang dia tengah jaga tu. Dan masa tu kes Mona Fendi ni tengah hangat lagi. Tambah-tambah lagi kes yang dia ada ilmu hitam tu. Memang Sarjan ni cakap yang dia pun takut jugalah nak jumpa dengan Mona ni. Sampaikan dia pesan dan diminta dengan seorang ustaz ni untuk sediakan dia air yasin tau. Jadi sel Mona ni sebenarnya adalah sel yang paling depan sekali di dalam barisan-barisan sel yang dia kena pantau tu. Jadi kalau nak buat gerondaan, memang dia kena lalu sel Mona ni dulu tau. Jadi masa tu memang dia perlu sangat-sangat lah air yasin tu. Masa hari pertama dia bertugas tu, macam biasalah dia nak buat rondaan kan. Lepas tu dia dengar ada orang bagi salam. Tapi masa tu dia buat dek je. Lepas tu jalan-jalan pantau benda-benda yang lain. Esoknya tu, masa dia buat rondaan, sama juga. Sekali lagi Mona ni bagi salam tau. Tapi dia tetap juga buat dek je. Lepas tu jalan-jalan untuk buat rondaan yang lain. Pada hari keempat Mona bagi salam dekat dia, barulah dia jawab, Waalaikumsalam. Dan Mona cakap apa? Dalam ramai-ramai pegawai penjara, dia paling suka dekat Sarjan Azizah ni tau. Bila Sarjan ni tanya, kenapa? Lepas tu dia cakap, ikut gerak hati. Tapi lama-kelamaan, dia orang jadi kawan juga. Jadi Sarjan ni bagi tahu yang Mona ni suka sangat bercerita tentang kisah anak-anak dia.
Bukan tu je, dia juga suka bercerita tentang kisah bekas suami dia, kisah suami dia si Afandi tu, dan juga resipi-resipi masakan. Sebenarnya, Sarjan Azizah seorang je yang berani bercakap dengan Mona ni tau. Pegawai-pegawai penjara yang lain semuanya menjauhkan diri daripada Mona ni sebab takut disihir. Jadi Sarjan Azizah ni cakap yang Mona ni orang yang sangat taat dengan agama. Dia tak pernah tinggalkan solat 5 waktu tau. Bukan tu je, Mona ni tak pernah lupa untuk mengamalkan amalan-amalan sunat yang lain, macam mengaji Quran, wirid dan juga solat-solat sunat. Jadi satu hari tu Sarjan ni pernah lah suruh Mona ni baca bacaan wirid tu dengan kuat-kuat sebab takut salah baca kan. Tapi bila dia dengar, betul bacaannya memang subhanallah. Dan Sarjan ni cakap lagi yang Mona ni perwatakan dia lembut je. Sifat dia peramah, bercakap dengan nada yang lembut dan tak pernah mengata hal-hal buruk tentang orang lain. Katanya walaupun ramai jugalah staf dekat penjara tu yang suka bercakap buruk tentang Mona ni, tapi Mona ni macam cool je, dia senyum je. Dan tambahnya lagi, Mona ni adalah orang yang positif dan juga tak pernah mengeluh. Jadi menurut Sarjan ni, Mona ni adalah seorang wanita yang sangat penyayang dan juga ikhlas. Jadi masa tu adalah berita yang mengatakan Mona ni boleh terapung dalam sel dia. Lepas tu boleh baca Al-Fatihah dalam bacaan terbalik dan juga boleh mengaitkan diri dari sel penjara tu ke Jalan Coket. Jadi sebab rasa yang ingin tahu yang mendalam tadi, Sarjan Azizah ni pun pergi tanya sendiri dekat si Mona ni tau. Dia tanya macam ni, betul ke anti boleh terapung macam yang media duduk heboh-hebohkan tu? Mona jawab macam ni, awak gila ke? Saya tak boleh terapung lah. Lepas tu Sarjan ni tak puas hati lagi. Dia suruh Mona tadi baca Al-Fatihah dalam bacaan terbalik. Gigih betul dia untuk dapatkan kepastian ni. Dan masa tu Mona jawab, mana saya boleh baca Al-Fatihah dalam keadaan terbalik? Baca Bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan terbalik pun saya tak boleh tau. Tak cukup dengan tu, dia tanya lagi yang kes Mona Fendi ni boleh menghilangkan diri daripada sel penjara tu pergi ke Jalan Coket. Lepas tu Mona jawab apa tau? Dia jawab macam ni, kenapa saya nak pergi ke Jalan Coket? Kalau saya boleh mengaibkan diri daripada penjara ni, lebih baik saya balik rumah, duduk kat rumah, tak payah duduk dalam penjara. Tapi betul jugalah kan, siapa yang nak gaibkan diri daripada penjara sekali pergi coket untuk berhibur je, lepas tu balik ke penjara balik? Lebih baik lari. Sebenarnya dia orang ni bukan je lepak-lepak dan borak-borak kosong je. Mona ni sendiri pun ada ceritakan juga tentang kes pembunuhan Datuk Mazlan masa tu. Dan katanya Datuk Mazlan ni dibunuh lepas datang ke rumah Mona Fendi tadi untuk dapatkan tangkal untuk menguatkan kedudukan politik dia. Jadi sebenarnya Mona ni bukanlah suspek utama dalam kes ni tau. Sebenarnya suspek utama dalam kes ni adalah suami dia, iaitu Afandi tadi. Dan suspek kedua adalah Juraimi, iaitu pembantu Afandi tu. Mona ni adalah suspek ketiga sebenarnya tau. Tapi kenapa Mona Fendi ni yang lebih popular masa tu? Sebab katanya Mona Fendi ni adalah bekas penyanyi. Sebenarnya pada hari kejadian tu, suami Mona ni minta Mona untuk pergi cari bunga untuk bagi Datuk Mazlan tu mandi. Jadi Mona ni sebenarnya tak tahu pun plan kes bunuh ni semua. Tapi cerita secara detail macam mana kejadian tu berlaku, dia tak ceritakan lah sebab katanya bagi menghormati keluarga mangsa. Jadi sepanjang perbicaraan ni berlaku, Mona ni dia nak Sarjan Azizah je yang temankan dia dalam mahkamah tu tau. Mona mengaku tak bersalah dengan pertuduhan mahkamah tu dan dia dah pun dibebaskan sebenarnya. Tapi sayang betul dia dengan suami dia ni tau. Dia merayu dekat mahkamah tu supaya bebaskan suami dia juga. Tapi disebabkan Afandi ni memang bersalah, tak mungkinlah mahkamah ni nak bebaskan macam tu je. Dan Mona ni cakap kalau Afandi tu tak bebas, dia rela ikut dan terima hukuman yang sama yang suami dia terima. Jadi sebenarnya peguam Mona ni dah cuba pujuk dan juga nasihat Mona supaya terima je pembebasan dia tadi. Tapi dia tetap juga tolak dan itu adalah keputusan dia sendiri. Dan dia pilih untuk setia dengan suami dia, sehidup semati dengan suami dia. Orang lain tak boleh buat apalah kan. Sarjan Azizah ni juga cakap yang selama dia jaga Mona ni, tak ada benda buruk pun yang dia nampak daripada Mona ni tau. Dari satu hari tu, Sarjan Azizah ni ada jumpa dengan Afandi tu tau. Dan dia tegur lah saja nak borak-borak kan. Jadi Afandi ni cakap yang Mona ni dia nak bunuh semut pun dia tak sanggup tau. Ini kan pula manusia. Sebenarnya anak-anak Mona ni pun datang juga pada hari perbicaraan tu tau. Dan dia orang cakap yang Mona ni adalah ibu yang paling sempurna. Ada satu hari tu, masa tu hari Khamis. Dan Sarjan ni jumpalah dengan Mona ni tau. Dia tegurlah Mona, "Aunty nak pergi mana tu?" Macam tu. Dan Mona ni jawab, "Nak pergi shopping." Lepas tu dia senyum. Dan itulah kali terakhir yang Sarjan ni jumpa dengan Mona. Rupanya esoknya tu adalah hari Jumaat, yang mana banduan akhir akan dihukum gantung selepas subuh. Dan lepas Mona ni dihukum gantung, mayat Mona ni dimandikan dekat penjara tu juga. Dan kata orang yang mandikan mayat dia ni, dia orang tak jumpa sedikit celah pun yang ada pada tubuh Mona tau.
Dan tubuh arwah ni dalam keadaan yang sempurna. Jenazah dia pun dalam keadaan yang bersih dan juga senang diuruskan. Tiap manusia ni memang tak lari daripada buat silap. Dan kita tak boleh nak cepat-cepat hukum seseorang tu. Malah, kita tak ada hak langsung untuk menghukum, menjudge orang tu salah, orang ni salah, orang tu jahat, orang ni jahat. Kan? Dan biasanya, orang yang tak kenal dengan individu terbabit yang akan bawa mulut tau. Yang akan cakap orang tu macam ni. Oh, dia ni macam ni tau. Dia ni macam ni. Dia ni macam ni. Sebenarnya tak kenal pun. Berkawan pun tidak. Dan sahaja ni juga sebenarnya ada tinggalkan pesan tau, dengan memetik pesanan daripada Ustaz Abdul Rashid. Jadi Ustaz ni berpengalaman untuk menguruskan hal ehwal agama panduan selama 30 tahun. Katanya, Mona ni berjaya menghafaz tafsir Al-Quran. Dan sekurang-kurangnya dia tahu ajal dia dah sampai. Dan dia juga reda dengan hukuman yang dia jalani dekat dunia ni. Dan selebihnya, dialah dia dengan Tuhan. Dan kita tahu pun, mungkin sebenarnya dia tu lebih baik daripada kita. Jadi setakat yang saya cerita ni, korang rasa betul ke dia mengamalkan ilmu hitam? Saya pernah cerita tentang Ahmad Suraji, pengamal ilmu hitam dekat Indonesia dulu kan. Memang jauh beza kan daripada cerita Mona ni. Yelah, aktiviti dia orang dalam penjara itu pun beza kan. Jadi saya serahkan kat korang untuk menilai sama ada betul ataupun tak dia mengamalkan ilmu hitam. Korang yang jawab sendiri. Baiklah, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini. Dan sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka yang dah tak ada. Jadi kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Dan jangan lupa tekan lonceng supaya korang tak ketinggalan untuk video-video saya yang akan datang. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.